Yang saya kasihi sekalian, muslimin muslimat, sidang penonton yang saya kasihi. Pertamanya syukur kehadirat Allah, panjang lagi umur kita dan dapat kita bersama-sama dalam pengajian tafsir yang kita mukadimahkan hari ini, iaitulah surah Ar-Rahman. Jadi berbincang dengan Ustaz Wali itu, kenapa surah Ar-Rahman? Itu yang saya kata surah Ar-Rahman ni satunya surah yang biasa sangat kita baca, dekat sangat dengan hati kita yang selalu baca Quran ni, dan ada keunikan-keunikan dari segi lahiriah yang dapat kita tengok walaupun belum lagi kita dalami pengertian dan juga tadabbur surah yang diturunkan ya pada hujung sebelum Nabi hijrah tinggalkan Mekah. Jadi suratul Rahman ni kalau pengenalan ringkasnya seperti mana kita maklum, ada yang kata surahnya Makkiyah, ada yang kata surahnya Madaniyah. Tetapi kalau lihat kepada isi, lihat kepada jenis nas yang ada dalam ayat ini, kita nampak dia lebih menjurus kepada Makkiyah. Apatah lagi, surah ni dia turun sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi kita SAW hijrah. Maknanya tak ujung-ujung dah Nabi duduk di Mekah, sebelum hijrah turun ayat ini. Itu yang kita katakan dia lebih menjurus kepada Makkiyah, ya, kepada Makkiyah. Dan nanti kita akan cubalah ulas bagaimana nak beza tu Makkiyahnya, Madaniyahnya dalam pengajian kita ini, insya-Allah. Ibu bapa sekalian, ayatnya ada 78 ayat. 78 ayat. Dan dia duduk pada surah yang ke-55 dalam Al-Quranul Karim, walaupun dalam setengahnya Quran dia sebut Madaniyah. Itu yang kita kata tadi, setengah ahli tafsir kata Makkiyah. Apa beza Makkiyah dengan Madaniyah? Alang-alang Quran masing-masing tu ada tulis Madaniyah, ada tulis Makkiyah. Dia tak lain tak bukan. Bila sebut Makkiyah, pertama disandarkan satu-satu benda ayat itu atau surah itu kepada Makkiyah atau Madaniyah kerana tempat tu. Satu benda cara nak bezalah tu. Ayat ni Makkiyah ke, Madaniyah ke. Kita tengok turun kat mana. Dia ulama kata kalau turun Mekah, Makkiyah lah. Ada yang kata kalau turun Madinah, Madaniyah lah. Jadi Makkiyah ni pula kerana turun di Mekah, Madaniyah ni turun di Madinah. Jadi ayat ni sebenarnya turun sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah ni, Nabi SAW duduk di mana tu? Di Mekah lah kita kata. Kedua, ada yang katanya dia turun pada waktu. Kalau sebelum hijrah, dia kira Makkiyah. Kalau turun selepas hijrah, walaupun waktu tu ayat tu turun waktu Nabi ada di luar Madinah, dia panggil Madaniyah juga. Dan ketiga ialah jenis ayat. Jenis ayat ni, kalau ayat tu berbentuk kepada pembinaan asas tauhid, mengenal akan Tuhan, ini ayat berbentuk Makkiyah lah. Antaranya ayat-ayat tu kalau bermula dengan Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tetapi kalau ayat Madaniyah ni biasanya pembinaan hukum syarak. Mana orang dah beriman, tinggal lagi nak teruskan hukum tu. Hukum syaraknya, nak jalankan rukun-rukun iman dan Islamnya. Jadi biasanya ayat ni Madaniyah kerana soal tauhid, soal keimanan sudah selesai. Tapi bagaimana nak buktikan iman dan Islam tadi. Jadi katanya bila sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, dia kata ayat Madaniyah dah, ayat jenis macam ni. Jadi dapat dah kita faham sikit sebanyak tu ibu bapa sekalian. Madaniyah dengan Makkiyah. Saya sebenarnya Ustaz Wali terkejut banyak kali ni. Sebab di skrin saya ni gambar saya besar sangat. Biasa dalam Google Meet tu kita nampak banyak jemaah-jemaah. Jadi tengok muka sendiri ni tuan-tuan maaf sebut tu, saya tengok ke lain tu terkejut saya. Macam mana nak buat ni ya? Tak apalah. Kita tengoklah bagaimana nak beri korang terkejut sikit tu. Ya. Surah Ar-Rahman. Saya baca pada ibu bapa sekalian ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Tuhan yang bernama Rahman. Bila sebut Tuhan bernama Rahman ni, kita nak terjemah berwarna gambarnya. Ibu bapa sekalian yang partisipan ni
Saya tengok sini, ramainya. Tak kurang 3,000 orang pagi ni gamaknya ni. Saya nak tanya ni, Ar-Rahman ni nak terjemah apa? Ada tak jemaah nak tolong jawab tu? Siapa-siapa dapat jawab tepat Ustaz Lee, kita beri hadiah buku terbaru satu Ustaz Lee ya, pada jemaah kita ni. Himpunan Risalah Mutiara Ilmu. Dalam satu buku ni ada 6 buku lain pula. Nak beri hadiah tu. Siapa yang dapat jawab tepat, apakah maksud Ar-Rahman? Silakan. Yang Maha Pemurah, Ustaz. Yang Maha Pemurah. Siapalah yang jawab tu? Ustaz Lee Cham tu, Ustaz Lee ya, nak beri buku tu. Yang Maha Pemurah. Betul, yang Maha Pemurah. Makna yang Maha Pemurah pun iya juga. Yang Maha Pengasih, betul lah juga. Yang Maha Kesian belah, betul lah, terlagilah betul. Soalnya, kalau Ar-Rahman tu Maha Pemurah, lagi pengasih, lagi kesian, apa beza pula dengan Ar-Rahim? Jadi seakan-akan sama terjemahan ni Ustaz. Apa beza di situ? Dia gini bapa sekalian. Pertamanya, Ar-Rahman ni dia dengan Ar-Rahim ni, dia mari dari kerangka sama je. Kerangka nak jadi kalimah Rahman dan nak jadi kalimah Rahim, dia mari dari kerangka kata dasarnya sama, iaitulah Rahamim. Catatlah di situ tu. Rahamim pun jadi Rahman. Rahamim pun jadi Rahim. Maknanya Rahman Rahim ni dia mari kerangka sama. Sebab tu makna pun kita tengok tak berapa jauh tu, betul. Walaupun ada beza dari segi perbahasan tafsir ni. Tapi Rahman Rahman ni dia mari daripada Rahamim. Nak menunjukkan apa dia? Segala bentuk kesempurnaan kasih sayang, rahmat, berkat, kesiang belah, penyayang hak berdoa lalu sangat-sangat, dia hanya pada Tuhan saja. Tuhan saja. Ini berkait dengan satu hadis dalam hadis sahih menyebut Allah menciptakan rahmat ni 100 rahmat. Tapi Allah pegang berapa? 99. Yang Arab ni, kalau kita kaji hadis, biasanya Arab ni kalau dia sebut 1,000, dia sebut 100, dia bukan nak khabar 100 tu atau 1,000, dia nak kata banyak. Jadi bila kita baca nas Al-Quran tentang Lailatul Qadar, ya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya malam Lailatul Qadar tu lebih baik pada 1,000 bulan. 1,000 sini ada kata ahli tafsir. Dia kata bukan nak khabar, nak beritahu 1,000 tu. Arab ni bila bercakap alfu syahr, alfu mabruk, 1,000 tahniah, 1,000 malam. 1,000 tu nak menunjukkan banyak. Walaupun di sana ada ahli tafsir kata memang 1,000. Tuhan kata 1,000 lah. Kita beriman belaka dengan tafsir ni. Cuma nak katanya, bila disebut Tuhan cipta rahmat ni banyak. Tetapi Allah campaklah rahmat tu ke atas dunia satu je. Ulang sekali lagi tu jemaah sekalian. Allah campak satu saja rahmat ke atas dunia. Dengan satu itulah kita makhluk ni, tak kira lah haiwan kah, makhluk jenis tumbuhan ke, makhluk jenis jin, bangsa jin kah, makhluk hak manusia macam kita ni kah, makhluk beku, makhluk cair, makhluk Allah, banyaklah makhluk. Itu dia dipanggil makhlukat. Banyak berdoa lalu makhluk. Ibu bapa sekalian, kalau tak ada National Geography dalam TV tu, sampai sekarang saya tak tahu, tuan-tuan mungkin tahu, saya tak tahu. Ada ikan dari dasar laut, dia tak boleh naik ke atas permukaan air. Ada ikan atas air, dia tak boleh pergi sampai ke dasar laut, walaupun sama-sama dalam air. Dan tak pernah kita tahu ada ikan, ada lapu pula. Ada lapu pada ikan tu cerah, duduk dalam gelap. Ni kita kata kaya Tuhan. Ada benda kita tahu, banyak tak tahu. Jadi Allah yang Rahman ini, dia turunkan salah satu kerahmanan itu, kalau boleh guna perkataan itulah dengan izin. Apa dia? Sifat Rahman Rahim tu, salah satu Tuhan beri apa dia? Rahmat. Pun mari daripada kerangka Rahamin juga.
Rahmat ni Allah cipta 199, Allah pegang, kata hadis, Allah campak kepada kita. Makhluk ni satu je. Mana 1/100 lah. Satu tu pun jemaah sekalian, kita boleh tengok apa dia? Berkasih sayangnya haiwan dengan anaknya. Hatta khinzir yang haram tu. Kalau hak tengah baru beranak kecil, jangan main, jangan rapat, jangan. Dia segak, dia tanduk lah kita. Sehingga Nabi SAW menyebut, hatta seekor kuda mengangkat kaki, akak kaki, takut terpijak. Akak kaki, takut terpijak anaknya, tu tanda rahmatnya Allah. Allah campak rasa sayang, rahim, rahman, daripada manifestasi keagungan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dinamakan Ar-Rahman ni, kalau kita baca sebab dia, sebab nuzul, cubalah belek. Seingat saya, tak lain tak bukan, ayat ni tuju pada orang musyrikin. Dan orang musyrikin Mekah ni, mana dia pernah dengar nama selain daripada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Mana mereka rajin dengar. Kerana mereka ni syirik, musyrikin. Yang mereka dengar, Allah je. Allah ni dari dulu mereka dengar. Sehingga kajian terhadap kalimah Allah ni ada kata, kepercayaan bagi masyarakat jahiliyah dulu ialah siapa Allah ni? Allah ni adalah Tuhan bulan. Orang-orang dulu katalah jahiliyah. Tuhan bulan, kepercayaan orangnya jahiliyah. Jadi kalimah Allah ni mereka dengar lama dah. Mereka sebut pun Allah. Al-Quran ada kata, apabila kamu tanya mereka siapa cipta langit dan bumi, nescaya mereka jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila sebut Ar-Rahman, mereka tak pernah dengar. Dan menjadi bingung mereka bila dengar kalimah itu. Menjadi bingung mereka bila dengar kalimah itu. Jadi ni beberapa sekalian, kalau kita tengok kepada penafsiran, kita tengok kepada sebab nuzul surah ini diturun kepada orang musyrikin Makkah, dan orang musyrikin ni tolak terus wahyu ini, tak beriman terus dengan surah ini, kerana kata dia, kami tak rajin dengar nama Ar-Rahman. Allah ialah. Baik. Ini mukaddimah surah Ar-Rahman. Jadi Allah mulakan dengan Ar-Rahman. Tuhan yang Maha Kesiang Belah. Saya terjemah mudah gitulah. Ini Quran, tafsir ayat saya ni saya pegang. Allamal Quran, yang telah mengajar Quran. Kita mengaji Arab ni, bila tengok kalimah allama tu mengajarnya Quran, ada dua benda yang kita nampak sini. Pertama, kalimah allama. Allama ni dia datangkan dengan bentuk syiddah di atasnya biasanya. Biasanya beberapa sekalian ya. Satu-satu kalimah Arab ni, bila dia ada syiddah, ada satu, dia biasa nak menunjukkan sentiasa ataupun forever ataupun sama-sama. Contohlah kita kata dalam surah apa tu? Dalam surah Yusuf, dalam surah Nabi Allah Yusuf AS. Juzuk 13 surah Yusuf ni. Juzuk 12 dan 13. Allah ada sebut gini ya, tentang nafsu. Apa kata Allah? Innan nafsa, sesungguhnya nafsu ni, la'ammaratun bisu'. Cuba dengar tu, dia ada sakdu tu. Sa'du tu. Sa'du ni biasanya ya, setengah-setengah kalimah Arab mengikut kesesuaian tempat letak duduk dia dalam nas, dalam ayat tu, dia nak menunjukkan sama-sama. La'ammaratun, sesungguhnya nafsu syahwat ni sama-sama, sentiasa, forever, bisu, menyuruh buat jahat. Menyuruh buat jahat. Jadi kalau kita tengok pada nas ini, dia nampaknya kalimah tanda syiddah pada setengah-setengah kalimah. Tapi saya tak berhajat nak detail sangat ni. Cuma nak kata terjemahan kita bila nak tadabbur ni, kita nak tadabbur sekali dengan makna dia. Sekali dengan makna dia. Jadi bila dia sebut innan nafsa la'ammaratun, sesungguhnya nafsu ni kerjanya sokmo-sokmo, tak rajin rehat. Menyuruh, bisu, membuat kerja yang jahat. Bisu, membuat kerja yang buruk. Ini keji. Jadi gitu juga bila disebut Allamal Quran, sentiasa. Quran ni disebutnya
ajar-ajarlah tapi sokmo-sokmo. Pertama kata ulama, bila dikatakan sokmo-sokmo Quran ni dibaca, diajar, ditunjuk, dipimpin, kerana ilmu Quran ni dah akan habis. Dah akan habis. Kalau kita mengaji buku sekolah rendah dulu, Alam dan Manusia, ingat ke tak tu? Ingat dah ya? Sekolah rendah dulu. Habis dah, kita pun dah ingat dah. Kerana habis belajar dah. Apa ni, proses fotosintesis, menghasilkan oksigen sekian-sekian. Habis kita faham sampai sekarang dah. Tapi Quran ni semakin digali, dibaca, diajar, ditunjuk, dia ada semua benda yang kita tak tahu. Allah kayanya Tuhan. Itu digunakan kalimah alam. Zaman dulu, Ustaz Lee, jemaah sekalian, ada tak orang tahu? Orang tahu apa dia? Ada tak orang tahu, subhanallah, apa dia? Orang tahu naik ke langit ni kena pakai topeng. Maklum saya kena pakai gas tu lah. Kena pakai gas. Ada tak orang tahu? Saya rasa tak ada orang tahu, Ustaz Lee. Zaman dulu, kalau nak naik ke langit kena pakai topeng. Saya rasa tak ada orang tahu. Tetapi Ustaz Lee, bila Quran sebut, Quran sebut apa dia? Quran kata, ka'annahu yasa'adu fis sama. Ka'annahu yasa'adu fis sama. Sepertilah orang yang tak dapat hidayah Islam ni, orangnya sempit dada mendaki ke langit. Sempit dada mendaki ke langit. Jadi makna kita tahu rupanya orang naik ke langit ni sempit dada, Ustaz Leo. Maka Quran kata orang tak dapat hidayah Islam ni dalam juzuk 8. Seperti orang sempit dada yang naik ke langit. Maknanya lama dah Quran kata nak naik ke langit ni tekanan sempit, oksigen, kena pakai gas, kena gantung gas lekik apa ni, kena pikul gas masuk Petronas dapur tu. Contohlah saya nak kata. Nak beritahu apa ibu bapa sekalian, dalamnya ilmu Quran. Dulu pun sudah disebut benda yang tak boleh dianalise dengan akal. Sekarang bila dah ada sains, sehingga ada wujud golongan Scientology yang beriman dengan sains aja, pun mereka tak dapat nak tengok dalamnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allamatul Sya'rawi ada sebut gini. Saya ingat saya baca satu karya beliau, Mu'jizatul Quran. Saya ni antara orang yang cukup terkesan dengan pemikiran Sya'rawi. Cukup terkesan pasal tengok Allah alimnya Imam Sya'rawi. Imam tafsir kita lah. Sya'rawi kata, dia kata apa tujuan Allah cipta ruh dan akal dalam tubuh badan yang sama. Ruh kita dalam badan kita ni. Akal kita pun dalam badan yang sama dengan ruh ni. Supaya nak menunjukkan lemah manusia, akal yang dia agungkan tu pun tak dapat fikir kat mana ruh ada dalam tubuh badan yang sama dengan tempat akal tu duduk. Akal kita cerdik, tapi kita tak tahu ruh kita kat mana, Ustaz Lee. Terpotong tangan, dia kena terpulang dah. Nak berubat ke, luka kena panah ke, kena kerat tangan ke, hidup lagi dah kat mana ruh ni? Kat tangan kah? Kat kepala kah? Kat jantung kah? Kat mana? Jadi ni cara Allah nak beri manusia selalu tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu disebut alam Al-Quran. Allah ni mengajar, boleh kita katakan ilmu Quran ni alama sama-sama menunjukkan tak habis. Sepatutnya manusia ni bila terbuka ilmu, ya, dengan sebab diajar sentiasa bertambah hidayah. Tetapi rupanya ada manusia ni bertambah ilmu, dia jadi sombong, Ustaz Lee. Dia jadi sombong. Maksud saya seperti orientalis, seperti orang-orang yang kaji Quran, kaji Islam, tapi tak dapat hidayah tu. Dia tahu benarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata satu orang orientalis bila dia tengok surah Yunus. Jangan lupa tu, surah Yunus, Nabi Allah Yunus, Jonah in English kita panggil Jonah and the whale. Nabi Yunus dan ikan paus tu, bedtime story tu. Orang Yahudi baca, Kristian baca, Islam baca. Tiga-tiga agama ni percaya belaka Nabi Yunus tu di Joppa, di Nineveh. Jadi dalam surah Yunus ia ada sebut tentang gitu juga. Orang yang tak dapat hidayah, orang jatuh dalam kegelapan, seperti
Di tengah laut yang gelap, ombaknya kuat, awangnya pula mendung, hujannya lebat. Bila orang tadi baca surah ni, beberapa sekalian tahu tak apa? Dia kata gini, Muhammad ni, yang ni Nabi kita, our Prophet Karim Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kata Muhammad ni sebenarnya pelaut ke? Orang biasa pergi laut ke? Orang biasa pergi ke laut. Kenapa dia tanya gitu? Sebab cara dia describe, kerana mereka sangka Quran ni Nabi buat. Cara dia describe laut tu, gelombangnya, gelapnya, ganasnya, macam memang dia ni expert lah dengan laut. Biasa dengan laut. Walhal Nabi di padang pasir. Ini kita kata wahyu. Kita kata wahyu. Apa yang kita tadabbur ni, kita buat kerja apa? Wahyu lah ni beberapa sekalian. Oh, kita sedang membicarakan tentang wahyu. Yang benar, wajib kita beriman, kita tadabbur supaya terhasil pada kita hidayah tu, hidayah kesan-kesan daripada tadabbur Quran. Jadi allamal Quran, Quran ni tak habislah ilmunya. Kalau kita tengok kepada kalimah allamal Quran ni, saya suka terlintas di hati ni, mari teringat nak jadi rezeki kita berbincang pagi ni. Cuba tengok ayat terakhir surah Luqman. Ingat tak surah Luqman? Boleh catat, sekarang tengok. Catat dulu, sekarang tengok. Ayat terakhir surah Luqman ni saya ingat kita dah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Betul ya? Wa yunazzilul ghaith. 2. Wa ya'lamu ma fil arham. 3. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. 4. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tu sampai habis ayat. Apa kata Allah? Ada 5 benda yang manusia tak akan tahu. Melainkan kerana Allah allamal Quran. Allah ajar. Sumber ilmu ni lah Quran. Ada 5 benda manusia tak akan tahu. Melainkan Allah ajar. Allah beritahu. Pertama, innallaha indahu ilmu sa'ah. Di sisi Allah lah ilmu ataupun pengetahuan, info tentang bila berlaku kiamat. Ibu bapa sekalian, bila berlaku kiamat, kalau saya tanya, soalan saya tu dah tak betul dah, kata jemaah. Soalan ustaz tu dah tak betul ustaz. Oh, kerana inilah Allah kata, indahu, di sisi Allah saja. Ilmu sa'ah, info. Bila nak berlaku kiamat. Orang putih ni ustaz ni, dia buat filem 2012. Dia gambarkan nak berlaku kiamat 2012. Dan ni 2023 dah ustaz ni. Tahun 76 di Sweden. Orang-orang Sweden, orang di Scandinavian people. Ada satu kumpulan ajaran sesat Nasrani. Sesat lah orang Nasrani pun anggap mereka sesat ni. Jadi sekumpulan ajaran sesat ni, Tok Guru dia kata kiamat nak berlaku dah tahun 76 waktu. Jadi dia kata lagi lebih baik mati dulu daripada bertemu kiamat kerana sangat huru hara dan dahsyat. Apa berlaku? Kumpulan ini terjun bukit, bunuh, tikam diri, sanggup mati dulu. Berbandingnya nak jumpa kiamat. Tapi 76, sekarang 2023 dah berlaku lagi kiamat. Ini kita kata Islam dengan jelasnya, dengan benarnya Quran kata innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah sahajalah ilmu pengetahuan bila tu nak kiamat tu Allah saja tahu. Kedua, apa saja yang Allah tahu kecuali Allah beritahu kita. Tapi hakikatnya Allah saja tahu. Manusia tak tahu. Wa yunazzilul ghaith. Ilmu, pengetahuan, cara nak turunkan hujan, cara nak buat hujan tu satu. Cara bila nak turun tu satu. Orang ingat turun dah, tak turun-turun. Nampak gelap dah, tak turun juga. Tengok berita, sekian-sekian angin monsun akan bergerak daripada barat daya sekian begini, dah hujan juga. Kita petangguh majlis kahwin takut ribut peti, tak rupanya. Kadang orang syiriknya guna pula tak bomba hujan. Tengah-tengah bomba hujan turun. Nak katanya, wa yunazzilul ghaib. Tak ada orang tahu. Tetapi malangnya, tak sayu sikit kita rasa. Sekarang ni Allah uji kita. Allah uji dengan apa ibu bapa sekalian? Ilmu pengetahuan tentang pembenihan awan. Ujang ni nak buat tak boleh buat, tapi nak stimulate dia boleh. Nak stimulate dengan apa yang Allah sudah beritahu. Itulah boleh dibenihkan awan tu. Bila sebut boleh benihkan awan, Allah kita kata tak pernah terfikir
Awan boleh distimulik, boleh dibenihkan. Akhirnya terhasil hujan. Hujan-hujan betul, bukan hujan tiruan. Tapi Allah buka ilmu yang sebelum ini tak ada orang tahu, boleh distimulik, boleh dibenihkan awan. Sepatutnya bila Allah buka rahsia seperti ini, manusia semakin beriman. Tetapi apa jadi? Semakin kufur. Sehingga mereka kata, sembahlah teknologi kami ni. Sembahlah tamadun kami boleh turun hujan, kami boleh macam-macam lah. Ini kita kata semakin tingginya tamadun dan teknologi membawa juga manusia semakin kufur. Semakin kufur, ibu bapa sekalian. Dua perkara hak kita tak tahu, melainkan Allah khabar, Allah beritahu. Ketiga apa dia ayat Quran tadi Ustaz ni? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Maaf saya. Wa ya'lamu ma fil arham. Tak ada seorang pun tahu apakah isi kandungan rahim. Kandungan rahim ibu ni tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Melainkan sekarang Allah buka ilmu sehingga manusia boleh cipta scanner tu. Pergi hospital scan, boleh tengok anak lelaki ke, anak perempuan ke. Saya ingat saya orang-orang dulu ni petua lah. Dia tengok. Dia tengok letak buah nyo atas perut. Kalau nyo tu tergolek ke kanan, anak lelaki. Kalau tergolek ke kiri, anak perempuan. Kalau terlekat tengah-tengah, sudah anak lelaki ke perempuan. Ni kita kata orang dulu. Jadi nak katanya, sekarang Allah beri ilmu. Ilmu apa dia? Terhasil. Boleh buat alat scanner tu. Bila scan air lelaki ni. Bila scan air perempuan ni. Biasanya tepat. Ni semua sekali pengetahuan Allah. Bukan bijak teknologi. Bukan. Jangan salah tu. Jadi orang kita cakap bijak teknologi. Allah buka ilmu itu. Asalnya ghaib. Tak ada orang tahu. Kenapa Allah buka? Ujian. Ujian kepada kita. Jadi wayak lamu fil arham. Perkara keempat, wama tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak ada orang tahu apa berlaku esok hari. Usah kata esok. Ni kuliah kita nak habis pukul berapa? Ada tuan-tuan tahu? Tak ada tahu. Tuan tak akan tahu pukul berapa habis ni. Kita dijangka habis pukul 12. Sekarang 11, 10 minit lebih kurang. Ada 50 minit lagi. 50 minit ni Ustaz Lee macam-macam boleh berlaku. Ada jemaah tak buka skrin pergi minum dapur, makan nasi kunyit. Saya bercakap seorang-seorang depan. Ataupun ada yang tengah duduk di bank buat kerja puh laju di Petronas. Macam-macam mereka boleh buat Ustaz Lee. Dalam 50 minit ni Ustaz Lee dia tinggal Ustaz dia seorang-seorang tu. Contohnya ya. Jadi usah kata esok kita tak tahu apa berlaku. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Apa berlaku, apa mereka usahakan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tak ada manusia tahu kat mana dia mati Ustaz Lee. Ustaz Lee semua saya panggil ni. Nak panggil jemaah. Dah jadi tabiat saya dan saya akan panggil nama jemaah. Panjanglah sikit ni. Sakafah Hakim ada. Sakafah apa tu. Z tu. Kak Norehan. Abang Zaini, Abang Khalid, Abdul Aziz, Aminah, Anum, Asmah, Dayang, Fazila, Faridatul Fatimah, Fatimah Hanim, Fauziah binti Ahmad, FH tu apa lah tu, Fauziah Yahya, Hajah Sharifah Razia, Hanim, Harisah, Hasni, Husin, Ina, Kak Salbiah, Ismail, Jamaliah, Juliana. Maaf saya tak sebut abang kakak ni. Saya pakai baca je. Kamarul, Kamisah, Latifah. Lili Madiyah gamaknya. Muhammad Fauzi, Mariah, Mazita, Musalmah, Najmi, Nedi, Nur Azah, Nurihan, Nur Azian, Nurdin, Nurihan, Nur Hayati, Sulaiman, Nur Lela, Nolia, Nolian, Nurmah, Fauzi. Fauziah, Puang Hasni, Rahimah, Rina, Rohaidah, Rohaya. Rokiyah, Rosina, Rosmana, Rosnani, Rozita, Sabariyah. Safiyah, Salina, Salamat, Syekhah, Abdullah, Samsiyah, Syikin, Siti Azhar. Kak Siti Azhar saya ada. Siti Khadijah, Siti Zahra, Umi Kalsum, Ustazah Bushra, Wano, Yati, Yusuf, Zahra, Zaitun, Zakaria, Zarina, Zuriadar, Abu Bakar. Barulah jemaah kita puas hati Ustaz Ali. Sebut belaka dah nama mereka ni. Baik. Sambung tadi tu. Kat mana tu? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut.
Tidak akan ada siapa pun tahu di mana dia mati. Tak tahu. Ulama kata bila bercakap tentang mati ni mesti awak bercakap 3 perkara. Pertama, bila nak mati. Balik kampung tengok orang-orang lama ada lagi. Kita kata bila nak mati ni. Tak mati-mati lagi. Kedua, Ustaz Lee, kat mana nak mati? Kat mana nak mati? Pun kita dah fikir dah. Kita nak wasiatkan anak kita. Awang, kalau ayah mati, tananglah sebelah mak kamu ni. Kenapa ayah? Makmu ni waktu hidup pun tak percaya ke ayah. Waktu dia mati lagi lah, dia tak percaya ke ayah. Tananglah di sebelah ni. Contohnya. Ketiga, kita akan bercakap juga bila nak mati. Bila, kat mana, bagaimana nak mati. Ya? Bila, kat mana dan bagaimana. 2 daripada 3 perkara ni tak usah fikir sangat. Sebab kita tak ada pilihan kalau kita fikir pun. Apa dia? Bila. Tuan-tuan fikir bila. Tuan ada pilihan? Tak ada. Tuan fikir kat mana. Tuan ada pilihan? Tak ada. Orang pergi Mekah dulu kapal haji, tuan-tuan. Kapal haji dulu nama apa dia tu? Kuala Lumpur, Angsung, Bunga Raya. Naiklah di Singapura ke, Pematang, Pelabuhan Kelang ke, naik di Pulau Pinang, Pematang Janggung. Kapal haji Pulau Pinang lah dulu. Orang pergi haji ni dia ingat siapa ke Mekah. Tengah-tengah jalan mari demam, mati atas kapal. Orang dulu bila mati jemaah haji atas kapal, dia buat macam mana? Dia mandi tu atas kapal. Dia baringkan atas papan 2 keping. Dia guna pemberat. Pemberat tu dah siap ada di atas kapal. Memang dah biasa sangat tanang jemaah haji dalam laut. Turun dalam laut. Maka dia ulur pelan-pelan turun dalam laut. Setengah orang kata tak sempat sampai dasar pun Ustaz. Disambar oleh ikan yang besar. Orang-orang dulu, tuan zaman dulu, ikan ni besar-besar. Sebab tak ada teknologi boleh tangkap ikan sampai ke tengah laut. Jadi ikan tu tua besar-besar sungguh. Sekarang ikan kecil-kecil sebab apa? Hak baru nak besar, dia ambil dah tengah-tengah laut. Tu nak kata apa dia? Dulu. Jadi matilah. Ya, tengah laut, dalam perut ikan kena makan. Di dasar laut hanyut. Tu orang tua-tua dulu dia pesan apa dia? Dia berpantun tu kerana peristiwa orang mati atas kapal haji. Kelip-kelip ku sangka api, kalau api mana dapurnya. Hilang gaib ku sangka mati, kalau mati mana kuburnya. Orang dulu kata. Sebab peristiwa kapal haji. Yang kita nak kata ada 5 benda manusia tak akan tahu. Melainkan Allah beritahu. Ini menunjukkan Al-Quran ni bila digunakan kalimah allama, dah habis ilmu dia. Dah habis mengajar Quran. Dan hanya Allah yang mengajar. Ya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa saja datang dari Nabi, in huwa illa wahyun yuha. Itulah wahyu yang Allah beri pada Nabi. Habis di situ. Kita masuk ayat ketiga. Sebenarnya tak berapa sempurna lagi tu. Tadabbur kita, tapi tak apalah, kita tadabbur reka-reka saja. Pengenalan ni. Khalaqal insan. Dialah Tuhan yang telah mencipta manusia. Kalimah khalaqa ni kita baca dalam ulumul Quran. Biasanya bila diguna kalimah seperti ini, dia nak menunjukkan hanya pada Allah, kerana Allah menciptakan benda yang manusia, yang makhluk tak boleh buat. Jadi kalimah khalaqa ni biasa digunakan pada tempat benda tak boleh buat. Khalaqal insan, cipta manusia. Khalaqal laila wan nahar, menciptakan langit dan bumi. Khalaqas samawati wal ard, langit bumi. Ada orang boleh buat? Tak ada. Jadi biasanya kalimah khalaqa ni diguna pada Tuhan yang maha mencipta tu. Rupanya kalau kita tengok nas Al-Quran dalam sirah gitu juga. Bila diletak kalimah-kalimah tu ada sebab. Kenapa tak jadi ja'ala? Ja'ala buat juga. Kenapa dia letak khalaqa? Ni kita kata tadabbur ni. Dengan tadabbur kita faham, biar tak banyak pun sikit-sikit tu. Seperti dalam sirah Nabi SAW. Bila sebut berperang. Berperang ni kadang-kadang diguna kalimah Arabnya sariyah, operasi. Kadang-kadang dia guna juga ghazwah. Ghin, zai, waw, ta' marbutah tu ghazwah. Apa beza sariyah? Apa beza pula dengan ghazwah dan juga kalimah-kalimah berperang yang lain? Ghazwah ni biasanya dia menunjukkan berperang juga,
Tapi kalau diguna Ghazwatul Badar contohnya, Ghazwatul Uhud, ghazwah. Bila diguna kalimah ghazwah, biasanya nak menunjukkan dalam peperangan itu ada Rasulullah SAW. Kalau dia tak guna ghazwah, perang juga tapi Nabi tak ada. Ini kita kata ilmu-ilmu kefahaman seperti ini hak kita nak belajar tu, nak perhati dalam susunan ilmu tu. Apatah lagi tadabbur susunan kalimah. Khalaqal insan, dicipta, Allah Maha menciptakan insan, manusia. Sudahlah Maha mencipta. Insan pula yang Allah cipta sebaik-baik kejadian. Allah cipta kita dari ada pada tak ada, maka wujud pada kita ni dua nikmat, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam pengajian tasawuf dia. Pertama dia panggil nikmat ijad, yang ni nikmat daripada tak ada, wujud awak ada situ. Kedua, nikmat setelah awak wujud, Allah beri lagi pula nikmat imdad, yang ni menyediakan semua keperluan bagi makhluk yang telah wujud. Dulu waktu awak tak wujud, tak perlu bilik, tak perlu mak ayah, tak perlu surat beranak, tak perlu makan minum, tak perlu telinga, tak perlu. Tapi daripada tak ada, Allah beri nikmat wujud. Bila wujud, Allah beri pula nikmat selepas wujud apa yang perlu. Itu yang jadi waja'ala apa ni, subhanallah, Allah menjadikan al-absara wal afidah, as-sam'a wal absar wal afidah, pendengaran, hati dan juga penglihatan dan juga hati. Ini dipanggil dua nikmat setelah manusia itu wujud, kata Ibnu Athaillah, ijad dan imdad. Jadi kemudian diangkat pula kedudukan insan itu sebagai ahsani taqwim. Semulia-mulia Ustaz Leo kejadian manusia lah. Apa bentuk pun kita paling mulia sekali. Binatang comel macam mana, mahal macam mana pun, seperti di Dubai, dia jual kuda. Tuan tahu kuda Arab tu yang paling mahal $7 juta US dollar. 7 juta seekor. Maknanya terlalu mahal pasal adalah sebab comel dia kat mana tu. Tapi manusia juga insan ahsani taqwim. Kemuliaan insan itu pertama Allah puji dan Allah akui. Ya Allah akui. Yani ahsani taqwim, laqad khalaqnal insan. Insan tu fi ahsani taqwim, semulia-mulia selebih-lebih kejadian ahsani taqwim. Kedua pula, kemuliaan insan ni pula bila Allah beri pada dia fungsi akal dan syarak. Kalau akal saja tak dipandu syarak, tak jadi juga. Jadi macam orang kafir, orang komuni, atheist, mulhid, free thinker. Jadi tak ada makna. Hidup ada, akal ada. Kejadian molek, boleh takbir itu, boleh buat ini. Tapi tak ada syarak. Itu disebut insan di sini. Khalaqal insan, tak kira kafir, tak kafir, Allah yang buat. Tapi tinggal laginya sama ada insan tu ahsan ataupun summa radadnahu asfal. Ahsan dengan asfal, isim tafdhil belaka tu. Asfal safilin. Rendah. Tadilah antaranya sebab rendah satu insan tiada iman pada dia. Jadi iman pada dia. Dan kalau orang tu dah memang Muslim, masih berbeza mustawa, level, kedudukan insan berdasarkan hati dia lah. Berdasarkan iman dia, hati dia kepada Tuhan. Saya teringat Buya Hamka ada sebut gini dalam karyanya Peribadi, Lembaga Budi, dan dalam karyanya Peribadi juga. Apa kata Hamka? Dia kata lembu ni sapi lah, saya terjemah tu Terengganu ni. Sapi, lembu tu dia kata sama besar, sama gagah, sama kuat membajak, harganya tentu sama. Tetapi manusia ni sama segak, sama cerdik, sama pandai, harganya tidak sama. Kerana yang membezakan manusia dengan manusia yang lainnya ialah hatinya, pribadinya. Jadi insan sudah insan. Tetapi beriman sudah beriman. Apa yang membezakan mustawa manusia, level dengan yang lainnya? Iman dia. Kita panggil hati lah. Iman yang letak pada hati, pribadi. Baik. Jadi, khalaqal insan. Manusia ni kalau dia berdiri depan cermin, dia tengok diri dia. Tak ada yang kurang. Mata dia, hidung, tubuhan badan, tuhang susun molek, telinga begini, badan begini. Oh, comelnya Tuhan buat. Bila kita tengok kita comel,
yakinlah kita, bertambah iman kita, Allah maha sempurna. Allah maha sempurna. Kepelbagaian yang Allah cipta ni menyebabkan kita nampak makin sempurna Allah, makin kurang kita. Itu yang sepatutnya jadi begitu. Jadi kalimah insan ni dengan ganding khalaqa tu Arab ni, kita kira orang mengaji tafsir ni, disebut khalaqal insan, menangis dia. Menangis. Kerana fahamnya mereka maksud khalaqa dan fahamnya mereka kedudukan insan yang berubah-ubah. Insan yang berubah-ubah. Allamahul bayan. Mengajar manusia pandai berbicara. Kita dah sebut alam tadi, allama. Tetapi kenapa ada dhamirnya hu dan apa pula perbezaannya? Saya nak mengelak daripada perbahasan yang dalam-dalam sangat, tak payahlah tuan. Kita tadabbur je ni. Dia kadang-kadang kita baca sangat kohor dalang tu, dia jadi hilang maksud tadabbur. Jadi saya mengambil metod sederhana lah Ustaz Leo. Pasal apa? Pasal kita nak berhabis juga surah, tapi kita tak hilangkan hikmah pengajian tu. Allamahul bayan. Ya, allamahul bayan, mengajar kita bayan, ya, pandai beranalise, berfikir, bercakap, berbicara, menyusun kajian yang dah dipikir dalam fikiran hari. Ini semua kehendak Allah. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kenapa Allah guna matahari dan juga bulan? Inilah antara makhluk yang jelas kita boleh tengok tiap-tiap hari. Siang terang benderang, gelap malang dah, ya Allah. Nampak tak? Allah guna kalimah tu supaya kamu tengok makhluk yang paling jelas kamu boleh tengok dan kamu rasai malamnya gelap, siangnya terang benderang ni. Ni macam saya, tuan nampak belakang cahaya tu, terang sekali. Saya di kampung ni, tak boleh balik lagi ke Kuala Lumpur ni. Ada masyarakat sikit. Jadi Tuhan guna kalimah pertama, tengok asyamsu, matahari. Ada kita nampak je dah, Allah, matahari Tuhan guna. Wal qamar, bulan. Bihusban, bereda menurut apa yang Tuhan suruh. Dalam arti kata lain gini lah, buat apalah insan ni, Allah ajar, Allah bimbing, Allah kesiang belah ke dia. Allah kata Ar-Rahman tadi. Allah beri Quran petunjuk. Apa lagi? Allah cipta dia dan letakkan dia semulia-mulia kejadian. Insan lagi Allah panggil. Kalau dia betul-betul jaga hubungan dengan Tuhan, lebih dia daripada malaikat Jibril, ketua segala malaikat. Tapi kalau dia tak jaga asfal safilin tu, dia akan lebih hina rendah lagi. Jadi bila Allah bangkitkan, seolah-olah gitulah kita nak guna kalimah mudah dalam tadabbur. Allah sebut kita siapa? Allah beri kita ijad dan imdad, dua nikmat Ibn Athaillah kata tadi. Allah beri pula kalimah insan tu yang Allah puji ahsani takwim. Ya. Allah tunjuk. Cuba tengok dengan akal kamu ni. Dua antara makhluk hak besar, bulan, matahari. Mu tengok tak guana dia jadi? Ada tak pernah malang terlewat? Ada tak pernah siang terlewat? Tak sekira lah di negara orang putih tu, dia tak terlewat. Dia memang dari dulu gitu dah. Pun tak lewat. Makna itu masa mengikut cara mereka. Seperti orang kata berpuasa, dia tanya hukum tak? Berpuasa lama sampai 12 jam. Seperti negara-negara yang di Denver contohnya. Di Scandinavia contohnya. Dia kata lama Ustaz, apa hukumnya? Jadi nak khabar di sini, apa ni, matahari dan bulan yang kamu boleh tengok jelas tu. Ya, bihusban, dia berjalan mengikut Tuhan suruh. Pernah kita tengok lambat? Tak. Pernah tengok jadi terganggu sikit Allah? Tak. Sedangkan mereka ni makhluk besar. Gunung-gunung. Kalau kita baca dalam tafsir waktu Musa nak mitak Al-A'raf, Suratul Al-A'raf. Musa nak tengok-tengok Tuhan. Ahli tafsir kata, mana tahan juga Musa. Dengar suara Allah yang maha sempurna. Itu terasa nak tengoknya wajah Allah. Zat Allah lah, zat Allah. Maka Allah kata, tak boleh Musa, kamu tak akan tahan. Sehingga Allah mentajalli, menzahirkan kekuasaan keagungannya pada bukit, pada gunung, pecah gunung itu. Tapi dengar baik-baik, tafsir kata Allah tajalli, zahirkan keagungan zatnya
pada gunung yang hancur, itu pun kerana takut pada Allah, hanya baru sebesar kelingking baru. Dizahirkan tajalli itu hanya baru besar ni, kelingking. Bukan semua lagi. Hancur, gunung, bukan bukit ni, gunung hancur. Dan gunung ni apa fungsi dia? Tuan-tuan, Quran sebut apa fungsi gunung atas dunia? Wal jibala autada. Merupakan pasak-pasak bumi. Makna besar, kukuh, kuat, gagah. Makhluk bernama gunung ni pun hancur. Matahari, bulan punya taat pada Allah bihusban, tak rajin lambat. Ni yang kita kata tadabbur surah-surah begini, seperti khalaqal insan tadi. Arab dah biasanya menangis dia. Ya Allah. Tapi dah kita ni orang Ajam, orang Terengganu, orang Jawa, orang Bangi. Lah, tak apalah kita belajar qada kita ini, qada kita ini. Baik. Kalau ada soalan tu, Sipang, ujung-ujung kita tanya insya-Allah nah. Kalau sempat, kalau tak sempat, kita tangguhlah insya-Allah. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu, sekali lagi Tuhan sebut makhluknya yang besar belaka. Wan najmu bintang. Tuan, bila sebut bintang ni, dia ada sebut bahasa kita taib bintang. Semua kata meteor. Ikut pandailah sebut apa. Saya suka sebut satu kisah ni. Nak menunjukkan apa? Bila Tuhan sebut wan najmu, Tuhan sebut wasyamsu, Tuhan sebut wal qamaru. Kenapa Tuhan sebut hak besar makhluk ni? Nak menunjuk apa dia? Besar kerajaan Allah ni. Agungnya Allah. Maha kayanya Tuhan. Jadi bila ingat Tuhan kaya, agung, besar, ada apalah kita? Ya Allah, tak ada apa aku ni, ya Allah. Itu yang kita nak tu. Daripada tadabbur ni kita nak rasa kita tak ada apa-apa. Tak ada. Wal qamaru, wasyamsu, wan najmu, wal jibal, Tuhan sebut. Dalam arti kata lain, setengah ahli tafsir kata nak menunjukkan apa dia? Supaya manusia sedar dirinya terlalu lemah. Makhluk-makhluk yang besar pada mereka ini taat pada Allah. Dan Allah menunjukkan pada makhluk dia, besar kerajaan aku ni, bulan matahari ni aku punya, gunung ganang aku punya, dunia akhirat aku punya. Jadi bintang wan najmu, taib bintang ni kita panggil meteor tu, kalau betul istilah tu, tapi ramai orang sebut iyalah tu meteorit. Kisah ni berlaku pada tahun 2009 seingat saya, di negara jiran Indonesia. Satu penganut Kristian Katolik, nama lupa sungguh, tengah-tengah makan nasi di rumah, tiba-tiba bunyi letupan atas atap rumah. Bung, bunyi meletup. Jadi dia punya terkejut, dia cari, berhenti makan nasi, cari. Alangkah terperanjat dia, rumah dia ni berlubang. Orang Terengganu panggil gelohong. Gelohong berlubang. Kerana ditimpa sebiji batu yang tak sampai 2 kilo. 1.8 kilo. Saya ingat artikel ni. 1.8 kilo dia. Kata batu apalah sampai berlubang gelohong gini. Tak besar mana. Tapi dia pun ambil sipang. Bila dia ambil sipang, berita rumah dia gelohong atas ni kerana ditimpa batu tak sampai 2 kilo tersebar viral. Sehinggalah sampai kepada satu pengetahuan orang di Kanada, begitulah. Mana orang putih lah kita kata. Jadi orang ni mari cari di Indonesia. Jumpa, tengok batu, dia kata jual ke saya lah. Saya beli. Dia ni pohon lah batu nak sipang buat apa. Atap bocor apa tu. Beli. Beli dengan nilai yang harga RM50,000 Malaysia. RM50,000 Malaysia ni banyak lah ya. Duit Indonesia. Akhir dia pun boleh pitih tu baiki atap rumah. Dia baiki sikit kubur mendiang ibu bapa dia. Dan baiki sikit gereja kampung dia. Lah buat kebajikan lah gampangnya. Buat infak lah tu gampangnya. Tak lama, tersebar satu link wawancara orang yang beli batu tadi dengan satu stesen TV station. Tentang batu yang dia jual tu. Maka dalam link tu, dalam temu ramah itu, stesen TV tanya batu apa ni? Dia kata meteor.
Oh, dah apa yang bernilai sangat? Dia kata pertama umur dia. Dah trilion tahun. Tuan boleh bayang tak? Kita ni baru kaya 2 hari je. Allah maha kaya dah trilion tahun kalau nak ikut umur meteor tu. Tapi terlebih lagi kerana Allah ni wajibul wujud. Tak ada hak wujud melainkan hanya Allah. Tapi nak kata kalau awak nak berkira-kira sangat, Allah jangan nak. Jadi meteor yang seberat tak sampai 2 kilo, 1.8 kilo. Nilaian harga dia bila stesen TV tu tanya berapa, kalau nak jual berapa harga. Dia kata 7 juta US dollar. 7 juta US dollar kali duit kita 5 rial sekarang, gamaknya dah kira. 35 juta. Batu besar tu. Dah dia beli dengan orang Indonesia tu 50,000 Malaysia saja. Apa jadi marahlah orang Indonesia ni pasal awak tahu harga mahal, awak beli murah sangat pada saya. Tapi nak kata apa dia? Kalau batu yang meteor hanya terapung atas angkasa yang tak ada nilai macam sampah sarap itu, tak sampai 2 kilo pun dah sudah 35 juta Malaysia. Kalau seluruh meteor hak tu jatuh, hak besar, hak kecil, hak lonjong, hak petok, berapa ratus ribu trilion nak kena bayar. Dia nak tu baru meteor. Belum lagi mushtari, zuhal, marikh Allah. Kaya Tuhan ni berapa sekarang. Biar timbul dalam hati kita, Allah miskinnya aku. Barulah kita dapat baca ayat Quran. Wa nahnu fuqara. Kami miskin ya Allah. Susah berharap pada engkau sajalah. Ni nak tarik nafas macam saya buat ni ya. Pun Allah beri izin. Tak apalah kita izin lah Ustaz Rashidi sekali lagi dia tarik nafas tu. Kesihan ke dia. Nak lepas nafas ni pula Allah izin. Kita berilah izin lah Ustaz Rashidi. Dia bernafas dulu. Dia taubat banyak salah dia tu dulu. Nampak tak? Lemah kita ya. Lemah ibu bapa sekalian. Tapi bagaimana kita boleh lupa zikir, ingat, sebut Allah SWT. Bagaimana? Ini masing-masing kita tanyalah. Tanya diri kita sendiri. Baik. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu bintang. Wasyajaru pokok-pokok semua sekali itu sehingga Quran dalam suratul Kahfi kata kalau dijadikan batang-batang panel pokok-pokok atas dunia ni dan laut-laut jadi dakwat nak tulis ilmu pengetahuan Allah yang maha luas kering dakwat habis batang pokok hak jadi pen tadi tak habis lagi ilmu Allah. Maka Sayyidina Ali kata luasnya ilmu Allah ia terkandung dalam 2 perkataan iaitulah wallahu a'lam. Wallah a'lam. Allah saja maha tahu. Luasnya ilmu Allah. Baik. Wasyajaru yasjudan. Yakni tunduk kepadanya kedua-duanya tadi. Allah kaya Tuhan ya. Kaya. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Di sini dia ada sikit perbahasan tentang sains. Yang mana orang-orang Scientology, orang beriman pada sains ni, dia bahas sikit tentang langit ditinggikan tu apa makna. Tapi ini bukan masa untuk kita masukkan dalam tadabbur. Cuma nak kata mutlaknya kuasa Allah, langitnya, buminya dan seluruh makhluk antara keduanya. Alla tatghaw fil mizan, agar kamu jangan merosak keseimbangan itu. Ini tafsiran moden kata antaranya tadilah meluap-luap panasnya sekarang, banyaknya kerosakan datang muka dunia ini hasil teknologi yang kufur, teknologi kufur ni lah bila dia tak jaga amanah alam, itu dipanggil kufur. wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Wal arda wada'aha lil anam, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluk, untuk kegunaan kita. Antaranya tafsir menyebut untuk bercocok tanam mencari rezeki. Kerana bumi ni Tuhan, kalau Tuhan tak buat subuh,
ataupun Tuhan buat berbatu, Tuhan tak buat pelbagai jenis bentuk tanah sebagainya, Tuhan tidak ciptakan benih-benih tumbuhan, Tuhan tidak datangkan angin untuk pendebungaan, Tuhan tidak turunkan hujan untuk suburkan tanah. Mati manusia, mati haiwan, tak ada tumbuhan, tak ada benda hasil untuk jadi rezeki. Hakikatnya dari Allah. Saya tak makan tumbuh-tumbuhan dari tanah. Tak, saya makan McDonald. McDonald roti tu dari mana? Gandum. Tak mari pada tanah. Daging tu mari daripada mana? Daripada haiwan. Haiwan tak ragut pupuk daripada tumbuh-tumbuhan tanah. Cakap fikir panjang sikit. Contohnya begitulah. Itu dia. Ya. Ya. Kemudian. Fiha fakihah. Dalam bumi ni ada buah-buahan. Bukan sayur saja. Buah-buahan pula. Ini Tuhan sebut satu persatu. Wan nakhl, contohnya kurma. Kenapa disebut kurma? Kena faham juga tu. Supaya menarik perhatian orang-orang Arab. Ya, yang diturunkan Quran kepada Nabi yang berbangsa seperti mereka. Dan juga supaya mereka dapat analyze dengan akal mereka apa yang disebut Quran secara simple. Quran ni kadang dia sebut simple, tapi makna dia tu dalam. Seperti ayat Quran dia sebut gini, mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Tidak lain tidak bukan Isa anak Maryam itu hanyalah rasul, bukan Tuhan tu, hanya rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah mari dah rasul-rasul sebelum ini sama juga macam dia. Wa ummuhu siddiqah, dan maknya itu walaupun tak berkahwin dapat anak tapi orang baik, orang betul, orang benar. Jangan kata orang buruk. Kana yakulani ta'am. Kedua beranak ini makan makanan. Pelik lah ayat Quran. Dah kalau dua beranak ni makan makanan, tak payah terang tak apa. Manusia kan memang jenis makan, jenis minum. Tapi kenapa disebut mereka berdua ini makan makanan? Jadi ayat Quran kadang simple, tapi bila dia wahyu, benarnya wahyu itu. Nak menunjukkan apa dia? Memang dua beranak jenis makan makanan, minum minuman. Tapi makhluk ni kalau bila dia makan, dia minum, tak lama dia akan buang air. Dia akan berulang ke tandas. Jadi kalau awak kata Nabi Isa tu Tuhan, Maryam ni mak kepada Tuhan, seperti kepercayaan orang Nasrani Katolik. Takkan Tuhan berulang ke tandas? Takkan Tuhan buang air? Takkan Tuhan makan kemudian tak buang air? Nampak tak ayat simple tapi besar wahyu tu. Kan ayat Quran Ta'am. Begitu juga ayat yang kita nak baca ni lah. Apa dia? Apa dia? Fiha fakihatun. Buah-buahan Tuhan beri. Wan nakhl. Simple je tapi nak menunjukkan kamu Arab boleh tengok ni nakhl. Boleh tengok ni. Nakhl pohon kurma. Zatul akmam yang mempunyai kelopak mayang. Kenapa dia sebut mayang kurma? Itu situ yang nak baca tafsir tu. Kenapa mayang kurma? Sebabnya tuan proses tu. Penghasilan tamar tu. Dia penghasilan tamar dari benihnya, pokoknya unik. Dengan mayangnya, dengan bentuknya. Sehingga Quran sebut supaya Arab ni mikir sikit. Mikir. Hebat. Kaya Tuhan. Sebab tu bila disebut tentang matahari bulan, bila berubah daripada badr penuh kepada kan nujum sepertinya bintang, digambarkan seperti pelepah kurma juga, mayang kurma. Ini nak menunjukkan hebatnya bahasa Quran ni, hebat. Kita baca dalam ulumul Quran ada sebut, kita baca dalam hatta rasmul Quran, cara menulis Quran, rasam Quran. Hatta rasmul Quran. Dia ada lagi ilmu dhabtul Quran, rasmul Quran, ulumul Quran. Dia ada. Ya. Wal habbu, apa dia habbu? Benih. Wal asfi wal raihan. Benih yang berkulit dan bunga-bunga yang harum. Mari dari mana alam ni? Pokok-pokok tumbuh. Sudahlah tumbuh, Allah tumbuhkan pula buah. Sudahlah buah, Allah beri pula rasa pada buah itu. Dalam setandan, rasa berbeza. Dalam satu pohon yang sama, berbeza. Kenapa? Tak patut berlaku berbeza. Ya Allah nak tunjuk hebat ya Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi antara fungsi surah Ar-Rahman ni jangan lupa. Dia sebenarnya ada 3 fasa. Pertama, Allah mukaddimahkan kekuasaan dia. Tu kita baca ni, ayat minggu ni, Allah tunjuk kekuasaan Allah lah. Kedua, Allah tunjuk, beri peringatan. Dia panggil takhwif. Baca dalam tafsir, fasa dalam surah Ar-Rahman ni, fasa kedua ialah takhwif, yakni menakutkan, memberi ingatan kepada orang kafir yang menentang Rasulullah SAW. Antaranya bila turun surah ini, digunakan kalimah Rahman menggantikan Allah. Mereka tak pernah dengar Ar-Rahman, totally on the spot, mereka tolak ayat. Tolak pada Rasulullah SAW. Jadi pertama, surah ni nak menunjukkan Allah tunjuk iklan keagungannya. Kedua, dalam surah ni juga Allah tunjuk takhwif, pemberi ingatan. Ingatan dan amaran kepada orang kafir Mekah. Dan keempat, dia ada tabsyir. Tabsyir ni lah memberi kabar gembira. Siapa beriman, kesudahannya apa. Siapa beriman, kesudahan dia apa. Ya. Jadi, walhabbu dhul asri wal raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, manakah lagi nikmat Tuhanmu yang hendak kamu dustakan. Mana? Ada siapa awak tadabbur sampai sekarang dah ni? Daripada awak tak ada jadi insan. Bila daripada tak ada jadi ada, itu nikmat ijad wujud. Dah sudah ada, diberi pula nikmat imdad, menyediakan keperluan bagi benda yang telah wujud. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmat yang kau nak dustakan? Siapa besar diri tu? Siapa lupa tu? Kat mana? Ya. Allah bandingkan. Awak siapa? Tengok makhluk yang besar. Wan najmu wasyajaru, lagi wal qamaru, lagi wasyamsu. Allahu akbar. Ni dipanggil surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cuba beritahu nikmat mana ya yang hendak kamu sangkal lagi. Atau ya. Khalaqal insan tu kita kata bila kalimah insan diguna khalaqa, menunjukkan apa tak ada orang boleh buat. Teknologi sekarang macam-macam. Tak boleh anak dibuat bayi tabur uji, dibuat itu ini. Tu ikhtiar manusia. Islam mengajar manusia ni kena ikhtiar. Tapi hendaklah mereka bergantung pada Allah kerana konsep ikhtiar dia mesti ditutup dengan biiznillah, dengan izin Allah. Berapa ramai orang yang berkahwin. Benih laki-laki bertemu benih perempuan. Dari segi saingnya menyebut akan terhasillah zuriat. Tapi berapa ramai orang menikah 25 tahun, 30 tahun, tak dapat anak. Kerana konsep dalam Islam percaya dan yakin ialah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah. Jadi kalau kita ni takdir itu tak seperti yang kita rancang, tiba-tiba Allah uji dengan sekian-sekian. Kita kena letak biiznillah, dengan izin Allah belakang ni. Betul lah kita rancang. Betul. Khalaqal insan, menciptakan insan, min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia daripada tanah kering seperti tembikar. Dia merujuk kepada Adam AS, penciptaan pertama. Sebab dia disebut khalaqa. Jadi orang pertama dicipta tak lain tak bukan Adam AS. Jadi kemudian baru datang darinya Hawa. Kita ni kata Alam atau Sya'rawi, unsur kejadian ada 4. Pertama, tanpa laki-laki dan perempuan, iaitulah Adam. Kedua, hanya datang sumber laki-laki, iaitulah Hawa, datang daripada Adam. Kemudian, hanya dari perempuan tanpa lelaki, Nabi Isa. Keempat, dari perempuan dan laki-laki, mak ayah kita semualah. Kita semua. Dia daripada tanah kering, seperti tembikar. Ni asal lah kita ni, Adam AS. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan dia kata dia menciptakan jin dari api nyala. Dari nyala api tanpa asap. Jin ni dicipta, kalau kita baca ni tafsir surah ni seperti dalam tafsir Al-Munir sebut, dia dicipta daripada lidah api yang paling panas. Ada orang kata warna biru tu, ada kata warna kuning. Tak saya kira lah, saya pun tak tahu detail. Dalam tafsir memang sebut gitu. Pernah kita baca tafsir dulu, tafsir Al-Munir di Masjid Al-Hasanah. Dulu, cerita dulu ni. Jadi, bila sebut, wa khalaqal janna min marijin min nar. Diciptanya jin ini daripada lidah api yang sangat panas.
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah tanya sekali lagi. Mana nikmat yang Allah beri pada kamu yang kamu dustakan? Tak ada. Kemudian dia masuk kepada fasa kedua. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak bercerita dah tentang alam dan seterusnya, menceritakan nikmat-nikmat alam yang Allah sedia untuk manusia. Allah buat pada kita, tuan-tuan. Oh, cipta kepada manusia. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Saya akan baca tafsir ringkas dia tu. Yang ini tempat terbit dan terbenam matahari pada musim panas dan musim dingin. Jadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat Tuhanmu yang hendak kamu dustakan, yang dapat kamu sangkal. Mana bila disebut Tuhan jaga timur barat ni, dalam konteks nak menunjukkan besarnya kekuasaan Allah sehingga seluruh makhluk di mana saja bergantung padanya. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dan di antara dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Ini kena tengok tafsir. Adalah beberapa pandangan menyebut kat mana tempat bertemu dua laut. Tapi tak kira kat mana, antara kekuasaan Allah, Allah menemukan dua laut. Dua laut. Maknanya luas tak bertepi lah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Iaitulah keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Tafsir kata, di antara mufassir ada yang berpendapat bahawa la yabghiyan maksudnya masing-masing tidak menghendaki. Dengan demikian maksud ayat 19 dan 20 ialah bahawa ada dua laut yang keduanya terpisah dibatasi oleh tanah genting. Tetapi tanah genting itu tidaklah dikehendaki, tidak diperlukan. Maka pada akhirnya tanah genting itu dibuang, digali untuk keperluan lalu lintas. Maka bertemulah kedua lautan itu seperti terusan Suez dan terusan Panama. Terusan Suez dan terusan Panama. Ya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat Tuhanmu yang hendak kamu dustakan. Lebih kurang 31 kali ni Allah ulang ya, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kadang Allah tanya, Allah sebut kebesarannya, Allah tanya. Allah sebut kebesarannya, Allah tanya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Apa dia tu? Dari keduanya keluar mutiara dan juga permata marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ni fasa Allah sebut nikmat, Allah tanya. Walahul jawaril musya'atu fil bahri kal a'lam. Miliknya kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Allahu Akbar kali tu. Kita naik kapal terbang, nampak tak bawah tu kapal-kapal kecil. Astaghfirullah, besarnya kuasa Allah. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat Tuhanmu, wahai kamu berdua, yang hendak kamu dustakan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan binasa. Yang kekal, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya wajah Tuhanmu, ya, yang maha mulia lagi kebesaran, memiliki kebesaran. Ayat ni bila sebut kullu man 'alaiha fan. Kullu, setiap, man 'alaiha fan, yang menjadi makhluk selain pada Tuhan ni, makhluklah, akan binasa belaka. Tetapi waya baqa, yang kekal, wajhu. Ni ayat mutasyabihat ni kita nak kena tadabbur sikit. Wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu. Soal sini tafsir kata kenapa Allah guna wajah. Sedangkan ada ayat mutasyabihat lain, yadullah, tangan Allah.
Kenapa diguna wajah? Wajah ni kata ahli tafsir dia menunjukkan kemuliaan. Ya, tempat yang paling mulia bagi kita ni tuan apa dia? Wajah. Tangan, kaki, kuku tak mustahak mana? Ni wajah. Wajah ni lah orang kenal. Wajah ni lah tempat orang tengok. Wajah ni lah tempat orang tahu. Jadi wajah ni di metaphorically sebagai tempat yang paling indah, tempat yang membawa mustahak pada satu-satu insan. Maka sebab tu bila kita insan ni tadabbur nas Al-Quran, Quran pun guna wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, yang kekal hanya wajah Tuhanmu yang maha mulia sesuai dengan kehendak Allah. Cuma ibu bapa sekalian, fuqaha telah pun menyatakan tentang kemuliaan wajah. Seperti boleh kalau kita bergaduh dengan isteri tu boleh. Dan boleh kalau sampai tahap kita pukul dia, boleh. Cuma agama ajar nak pukul bukan kawasan wajah. Dan juga bergaduh-gaduh lain tu. Wajah ni tak diberi pukul. Pertama, bila satu orang nak pukul isteri, niat dia nak pukul sebab apa? Maka niat dia kena jaga, agama suruh. Agama beri. Kedua, tempat dia nak pukul tu bukan muka. Agama tunjuk juga. Ketiga, sebelum berlaku pukul, dia dah buat benda-benda lain seperti tinggalkan, berpisah sekejap. Kalau benda tak jalan, boleh pukul. Tapi wajah, tidak diberi. Wajah ni tempat paling mulia bagi insan. Jadi disebut wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, iaitulah yang kekal hanya wajah Tuhanmu yang maha agung lagi maha tinggi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana lagi nikmat Tuhanmu yang hendak kamu dustakan? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Apa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. 621. Allah sentiasa menciptakan, menghidupkan, mematikan, memelihara, memberi rezeki dan lain-lain. Jadi maknanya kalau kita tengok berdasarkan nas ini, kita dah masuk fasa yang pertama, dah nak masuk sikit fasa kedua. Pertama, tentang dasar-dasar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perkenal dirinya. Kedua, dah mula masuk fasa Allah menyebut tentang takhwif. Takhwif di sini kita dapat lihat bila Allah tanya. Takhwif ni menakutkan bila Allah tanya. Allah tunjuk nikmat Allah sudah beri dan sudah kita guna, maka Allah tanya tanggungjawabnya. Abi ayyi ala rabbikum atuqabbir. Tak mana lagi kamu nak sangkal dusta. Cara sangkal ni bukan kata dia sebut dengan mulut, saya tak percaya, bukan. Bila awak dah tak taat Tuhan, tak buat apa Tuhan suruh, tak tinggal apa Tuhan larang, itu dia panggil sangkal akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala beri. Jadi saya kira ibu bapa sekalian, kita akan tamat dulu pada ayat situ. Ada 5 minit ni saya nak tanya, saya nak buka kalau ada perkongsian ataupun soalan. Kalau tak ada pun lagilah molek, mudah-mudahan ya. Silakan ibu bapa sekalian. Sampai ayat yas'aluhu man fis samawati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya marjan Ustaz? Marjan tu Mutiara dan salah satu bentuk permata tu. dari laut Permata. ke? Ya, kalau sebut marajal bahraini, dikeluarkan daripada kedua laut itu. Minhuma tu, yakhruju minhuma lu'lu, daripada laut tu keluar marjan. Lagu mana wallahu taala alam. Terima kasih. Kemudian Dan satu lagi, Scientology yang bagi pemahaman saya, ada satu sejenis, ada satu kumpulan ajaran sesat di USA, mereka memanggil diri mereka Scientologist. ya, betul. Itu yang saya sebut tadi. Ada orang mengagungkan ataupun mentauhidkan sains saja. Dipanggil Scientology. Jadi apa saja Scientologist ni, dia hanya beriman kalau benda itu terbukti dengan sains. Tetapi majunya Islam, benarnya Al-Quran, benarnya Islam, di sebalik sains tu kita selalu letak biidnillah, dengan izin Allah. Seperti yang kita buat contoh tadi. Kajian menyebut bila benih laki-laki dengan benih perempuan bertemu akan terhasilnya zuriat. Tetapi berapa ramai orang yang dah berkahwin lama tak dapat zuriat. Islam jawab biidnillah, awak ada usaha. Tetapi
mesti ada izin Allah. Bukan itu saja Ustaz, Scientologists juga mempercayai jin. Because dalam pemahaman mereka, jin tu akan membawa teknologi yang lagi tinggi, yang lagi hebat kalau diperinci lagi lah. Ya, terima kasih atas maklumat. Jadi Scientologist ni ada kita buat kertas di JAKIM dulu, aliran yang dah masuk di Malaysia. Terima kasih. Kemudian soalan lagi. Kalau ada soalan tu, tanya tak apa tuan, kita bincang ni. Ustaz Lee nak buat penutup ke? 11:59 dah Ustaz Lee. Kalau ada soalan ibu bapa sekalian. Kalau tak ada, sudahlah, jangan tanya juga. Tak ada, tak apalah. Ustaz ambil kehadiran semua. Kak Yati, terima kasih Kak Yati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni pasal yang Allah kata yang ada dua tempat terbenam dan terbit matahari tu, Ustaz kata merujuk kepada musim panas dan musim dingin kan? Tak, dia ada dua. Pertama timur dan barat, dan juga dua musim panas dan dingin mengikut tafsir yang saya pegang ni lah. Oh, timur dan barat. Maksudnya tempat matahari terbit dan matahari terbenam macam tu? Ya, betul. Tempat terbit dan terbenam matahari pada musim panas dan pada musim dingin. Ini disebut begitu. Tapi macam musim bunga, musim luruh semua tak disebut macam tu? Dia sebenarnya kalau kita tengok cara Al-Quran berinteraksi dengan kita, kadang Al-Quran hanya menyebut benda yang jelas nampak ataupun benda yang paling biasa orang guna. Kalau kita tengok dalam Quran, dalam surah lain, ayat yang berbentuk sama. Li'ila fi Quraisy, ya, telah banyak Allah beri kemudahan bagi orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita was-sayf. Musim sejuk, musim panas. Dia tak sebut musim lain. Kerana dua musim inilah yang paling jelas yang orang guna, orang beraktiviti. Ini cara Quran berinteraksi, ya. Quran ni kan bahasa dia jamek, manik, ringkas, sampai. Itu jawapan ringkas saya dah. Okey Ustaz, terima kasih. Sama. Ibu bapa sekalian, saya kira sudah tamat kuliah kita pukul 12:01. Saya kira sudah tamat kuliah kita. Mudah-mudahan bertemu lagi kita di masa akan datang, ibu bapa sekalian. Mengucapkan terima kasih kepada Thaqafah Center kita, Ustaz Wali dan tim, juga ibu bapa yang sudi hadir dalam kuliah tadabbur ringkas kita. Ampun maaf terlebih kurang. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.